Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan iaitu dua tajuk daripada tajuk Usulil Kufri wal Bidah, iaitu unsur-unsur kekufuran dengan makna asas-asas seseorang itu dihukumkan kufur. Yang bermaksud kalau kita kalau dilakukan perkara ini maka jadi kufurlah dia. Tapi dengan makna kita tak ada hak nak kufurkan dia. Sebab apa? Bukan kerja kita untuk mengkufurkan dia. Tapi kita hanya menghukumkan kufur pada perbuatannya sahaja, bukanlah pada sahsiahnya. Baik, insyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan tajuk iaitu Ijabuz Zati dan juga Tahsinul Aqli. Ijabuz Zati dan juga Tahsinul Aqli. Baik. Ijabuz Zati. Yang dimaksudkan dengan Ijabuz Zati ini ialah kita menyandarkan sesuatu, yakni makhluk, ke atas Allah dengan menafikan pilihan Allah atas jalan taklil, iaitu mewajibkan sesuatu ke atas zat Allah. Atau tabai min ghairi ikhtiyar, iaitu tak ada pilihan lagi atas Allah. Dengan makna apa? Dengan makna kita sandarkan, kita mewajibkan sesuatu itu ke atas zat Allah. Contohnya apa? Contohnya seperti Allah Subhanahu Wa Taala wajib untuk mencipta kita. Apa yang boleh kita faham? Ijabuz Zati ini ialah kita mewajibkan zat Allah akan sesuatu. Contohnya penciptaan manusia. Kita kata Allah wajib untuk menciptakan manusia. Sebab apa? Sebab Allah itu kan mempunyai sifat Khaliq. Jadi sifat pencipta mestilah ada sesuatu yang diciptakan, iaitu makhluk. Jadi Khaliq itu kan Qadim. Jadi mereka kata makhluk itu pun kena Qadim. Maka Allah wajib untuk mencipta makhluk. Jadi perkara ini salah. Kerana apa? Kerana kita ini sebagai makhluk bukanlah sesuatu wajibul wujud yang memang wajibnya untuk kita wujud. Akan tetapi kita ini hanyalah mumkinul wujud, iaitu harus sahaja Allah Subhanahu Wa Taala nak mencipta kita. Harus saja bagi Allah. Tak kisah sama ada Allah itu nak mencipta kita ke ataupun tidak. Harus sahaja hukumnya bagi Allah. Bukanlah Allah itu wajib untuk mencipta kita. Jadi Ijabuz Zati ini mereka mewajibkan Allah. Mereka mewajibkan Allah untuk melakukan sesuatu, iaitu apa? Mewajibkan Allah untuk mencipta makhluk. Wajibkan Allah untuk bagi pahala. Kerana apa? Oh, seseorang ini kan dah lakukan perbuatan yang baik. Orang ini dah solat, orang ini dah puasa. Maka Allah wajib untuk bagi dia pahala. Ataupun Allah wajib untuk masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia yang dikatakan Ijabuz Zati. Dengan makna kita mewajibkan sesuatu atas zat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya yang kedua ialah Tahsinul Aqli. Tahsinul Aqli ini ialah wa huwa kaunu af'alillahi ta'ala wa ahkamihi mauqufatan aqlan. Boleh kita katakan apa Tahsinul Aqli? Tahsinul Aqli ini ialah apa yang difikirkan baik oleh akal akan kebaikannya. Apa yang difikirkan baik oleh akal ada hikmahnya. Gitu. Ini merupakan unsur-unsur kaum Mu'tazilah. Ini merupakan unsur-unsur kaum Mu'tazilah. Baik. Apa yang boleh kita faham dengan Tahsinul Aqli ini? Apa yang boleh kita faham ialah setiap perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Baik ke, buruk ke, semua Allah yang cipta. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dikatakan dalam kitab ini berkaitan Tahsinul Aqli ialah terjadinya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala ini dan hukum-hukumnya seperti solat, puasa, zakat terhenti pada akal atas tujuan. Atas tujuan. Jadi wajiblah atas Allah untuk melakukannya. Jadi dekat sini dengan makna apa? Mereka kata setiap perbuatan Allah itu baik ke, buruk ke, semuanya terhenti pada akal manusia. Dengan maksud apa yang difikirkan baik pada akal manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala wajib buat benda itu. Perkara ini merupakan sesuatu yang salah. Contohnya pengutusan Rasul. Pengutusan Rasul. Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala harus untuk mengutuskan Rasul. Harus bagi Allah untuk mengutuskan Rasul. Bukanlah sesuatu yang wajib bagi Allah untuk mengutuskan Rasul. Tapi Mu'tazilah kata
pengutusan Rasul ni kan baik, membawa kepada kebaikan, kemaslahatan kepada manusia. Mereka kata pengutusan Rasul ni kan baik, jadi berlaku maslahah lah kepada kaum manusia. Jadi apabila pengutusan Rasul ini baik, maka Allah wajiblah hantar Rasul kepada manusia. Dan Allah itu wajiblah menjaga maslahah manusia. Mereka kata seperti itu. Jadi sekarang ni, wajib ke bagi Allah untuk menjaga kemaslahan kita, jaga baik kita, jauhkan kita daripada perkara-perkara yang rosak seperti yang mana yang di dalam kitab Jalbul Masalih wa Dar'ul Mafasid. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala wajib untuk menjaga kemaslahan kita? Tidak sama sekali. Bukanlah sesuatu yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala puak kaum Barahimah pula mengatakan, kaum Barahimah ni mereka menolak pula nubuat, menolak pula kerasulan. Kerana apa? Pada pendapat mereka, Allah itu kan berkuasa. Kenapa perlukan pengutusan Rasul? Betul tak? Kenapa perlukan pengutusan Rasul? Sedangkan kalau kalau berlaku pengutusan Rasul, maknanya Allah memerlukan bantuan Rasul. Jadi kalau Allah memerlukan bantuan Rasul, maknanya Allah itu lemah lah. Jadi mereka nak tahsinul aqli mereka. Jadi mereka kata, tak boleh, kita kena tolak nubuat ini. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala kan berkuasa. Jadi mereka menolak pengutusan Rasul ini. Jadi dekat sini dengan makna, kenapa kita perlu tolak tahsinul aqli? Kerana apa? Kerana setiap apa yang dilakukan oleh Allah itu bukanlah berjalan atas apa yang difikirkan baik oleh manusia. Kerana ia boleh membawa kepada satu kewajipan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, akal manusia mengatakan, kita ni kan dah lakukan puasa, kita ni kan dah lakukan solat, maka wajiblah bagi Allah untuk beri kita pahala, betul tak? Wajiblah Allah untuk masukkan kita ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana kita kan dah lakukan perkara baik. Jadi Allah wajiblah untuk bagi kita pahala. Macam tu mereka kata. InsyaAllah sampai situ saja. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, seterusnya tajuk ijabul zati. Ijabul zati secara takrifnya ialah al-ijabul zati wa huwa isnadu kainati ila Allah Ta'ala ala sabili ta'lil aw at-tabi'i min ghairi al-ikhtiyar. Ijabul zati ni bermaksud menyandarkan makhluk ke atas Allah Subhanahu Wa Taala dengan menafikan pilihan Allah atas jalan ta'lil, iaitu mereka mewajibkan sesuatu ke atas Allah, mewajibkan sesuatu yang harus ke atas Allah atau secara khusus tiada pilihan atas Allah. Secara ringkasnya, ijabul zati ni ialah mewajibkan sesuatu ke atas zat, iaitu percaya bahawa zat Allah ini adalah punca dan sebab kepada sekalian perkara mungkin itu wujud. Dengan menafikan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mewajibkan perkara yang harus bagi Allah, sebagaimana kelompok Mu'tazilah. Okey, sebagai contoh, adanya makhluk oleh kerana Allah bersifat dengan sifat tersebut. Oleh kerana sifat tersebut, maka wujudlah makhluk. Mereka menyatakan bahawa makhluk itu ialah ilah atau sebab kepada Allah bersifat sedemikian, dan ini adalah salah. Seterusnya, dan tiada masalah dalam meletakkan kekufuran kepada mereka yang mempercayai perkara ini, sebagaimana timbulnya kekufuran yang dilakukan oleh para filosof. Okey, di mana mereka beranggapan bahawa zat yang maha tinggi merupakan alasan ilah bagi terjadinya sesuatu perkara yang mungkin yang disandarkan kepadanya tanpa ikhtiar Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah perkara yang lazim bagi mereka, kerana daripada lazimnya bagi mazhab ini mengingkari sifat kudrah dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala yang azali. Dan lazim pula bahawa mereka beranggapan bahawa alam ini qadim. Oleh kerana kudrah Allah Subhanahu Wa Taala yang qadim, maka tiada di sana qadir tanpa makdur. Oleh kerana itu, mereka tidak dapat menerima perkara tersebut. Maka mereka beranggapan bahawa makhluk itu ialah qadim dan menolak dalil atau alasan yang qat'i yang menunjukkan baharunya alam itu. Dan seterusnya, lazim pula bagi mereka mengatakan bahawa Allah telah berkata dusta dalam Al-Quran, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran pada surah Al-Qasas ayat 68, yang bermaksud, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancang berlakunya, dan dialah juga yang memilih satu-satu dari makhluknya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian antara ilah, iaitu sebab, dan tabiat. Tabi'i, fitrah. Okey, yang pertama ialah ilah. Ilah ini bermaksud satu ikatan ataupun satu kelaziman yang tidak dapat dipisahkan dengan contoh menyandangkan satu perkara oleh sebab perkara yang lain sehingga terjadi rantaian yang tidak akan terputus. Tapi dengan menafikan bahawa Allah dapat menghentikan rantaian tersebut. Dan ini adalah salah. Secara ringkasnya, ilah itu ialah kelaziman lahirnya sesuatu disebabkan sesuatu dengan menafikan kuasa Allah padanya. Na'udzubillah min zalik. Okay, seterusnya ialah tabi'ah. Tabi'ah itu pula terangkum pada yang ditabi'inkan itu, yang lahir apabila mencukupi syaratnya dan terhalang apabila tidak mencukupi syaratnya. Sebagai contoh, syarat untuk menyembuhkan suatu penyakit adalah dengan memakan ubat, dan mereka meletakkan bahawa ubat itu yang menyembuhkan penyakit.
Walhal Allah yang telah memberi keizinan kepada ubat itu untuk menyembuhkan. Maka akan berpindah pula dengan tabi'in tadi disebabkan tidak cukup syarat atau ada penghalang. Sebagai contoh, lahirnya anak tanpa bapa, dan itu adalah mustahil bagi adat. Tapi boleh terjadi sebagaimana lahirnya Nabi Isa AS daripada rahim Maryam tanpa bapa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan tentang usul kufur wal bid'ah. Yang pertama iaitu al-ijabah zati. Kita tengok pada perenggan seterusnya, wahada mazhabullah wal fasad. Adapun mazhab ini terang-terangan adalah rosak. Maksudnya mazhab macam Mu'tazilah yang kawan saya telah cakap dekat atas, mazhab ni adalah terang-terang rosak. Fa inna al-burhan al-qat'i qad dalla ala wujud al-qidam bil maulana jalla wa ala. Adapun sesungguhnya dalil bukti yang qat'i. Macam kalau kita tengok usul fiqh, ada dalil qat'i dan dalil yang zanni. Ini adalah dalil yang qat'i, imma wajib wa imma haram. Ini adalah dalil qat'i yang wajib, qad dalla ala wujubi qidamil maulana. Telah terbukti bahawa Allah itu memang bersifat dengan qadim, bersifat dengan sifat qadim. Wujubil khulus bi kulli ma siwa. Perkara baru itu adalah selain daripada Allah, dan ia hanya menunjukkan kepada mustahil dari perkara baru. Maksudnya dekat sini perkara baru tu mustahil lah Allah tu perkara baru, sebab Allah ni bersifat dengan sifat qadim. Seterusnya wadalla aidan ala istihalati hawadis la awwal laha. Maksudnya terbukti juga atas perkara yang mustahil, hawadis la awwal laha, perkara baru tu tiada awal baginya. Maksudnya perkara baru tu confirm perkara baru tu mesti ada awal, sebab perkara yang qadim tu zat yang qadim tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala je. Maksudnya selain daripada Allah tu itu adalah perkara baru sebab ada awal. Seterusnya fata'ayyana ala sabili qat'i fal yaqin anna al-maula tabaraka wa ta'ala innama awjada al-a'lam bi tariq al-ikhtiyar. Maka sudah jelaslah melalui jalan yang kudus dan jalan yang yakin bahawa Allah mengadakan alam ini dengan jalan ikhtiar ataupun kehendaknya sendiri, bukannya dengan jalan yang wajib baginya untuk mencipta alam ini. Bukan atas dasar la bi tariq al-luzum fil azal. Maksudnya bukan atas dasar lazim sejak azali, sebagaimana yang mereka katakan bahawa Allah adalah pencipta yang qadim, maka menuntut pada makhluk yang qadim juga. Maksudnya statement ni salah lah. Maksudnya kalau kata Allah tu qadim, dia tak wajib untuk mencipta apa-apa perkara baru. Maksudnya benda tu adalah mungkinat, perkara yang boleh jadi Allah nak jadikan. Kalau Allah tak nak jadikan tak apa, kalau Allah nak jadikan tak apa. Maksudnya benda tu bukan perkara yang wajib. Wa huwa tariqut ta'lil wa la bi tariqil luzum fi ma la yazal, wa huwa tariqut tab'i. Maksudnya dan ini adalah kaedah ta'lil yang mewajibkan ada. Maksudnya dia mewajibkan sesuatu perkara itu mesti ada, dan bukan melalui kaedah lazim dan juga dengan cara tabi'i. Iza wujida takhallufu syarti aw wujudi mani' fil azal li wujudi al-awalim, li'annahu law takhallafa syartuha fil azal lam yumkinu an tujidul abadan. Maksudnya oleh kerana apabila kita katakan Allah itu mempunyai sifat pencipta, maka tidak semestinya mempunyai apa yang diciptakan. Maksudnya kalau Allah tu pencipta, dia tak wajib. Maksudnya dia tak semestinya kalau ada pencipta tu mesti ada makhluk. Maksudnya dia tak macam tu lah, Allah tak macam tu. Maksudnya kalau kata Allah itu bersifat dengan sifat pencipta, maka dia tidak memerlukan kepada makhluk pun. Linaqlil kalam ila zalika syarti fayalzamu fihi tasalsul. Maksudnya dekat sini dan jika apabila kita katakan demikian, maka makhluk yang tasalsul kewujudannya dan tiada penghenti. Maksudnya sebagai contoh, kalau kita katakan perlukan kepada, maksudnya pencipta tu dia mencipta, maksudnya sampai ke belakang, tak ada kesudahan pun. Maksudnya macam infinity lah, macam tu. Walau wujida laha mani'un min wujudiha fil azal lakana dhalika mani'un qadiman fayastahilu 'adamuhu wal 'awalimu qad tawaqqafat 'ala 'adamihi fala yumkinu wujuduha abadan. Maksudnya jika ada penghalang kepada kewujudan sesuatu itu sejak azali, maka penghalang itu juga qadim. Penghalang itu juga tiada mula, maka mustahil bagi tiadanya penghalang itu. Dan apabila tiada sifat itu, maka alam itu juga tiada. Maka ini adalah statement yang salah, kerana Allah tidak memerlukan perkara yang membuktikan sifatnya, oleh kerana sifat itu adalah qadim. Maksudnya Allah itu sendiri qadim, dan dia tidak memerlukan kepada apa-apa sifat ataupun tidak memerlukan kepada apa-apa untuk diciptakan sesuatu atau untuk dibuktikan yang dia ada sifat pencipta itu sendiri. Wallahu a'lam. Sekian daripada saya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang at-tahsin al-aqli. Tahsin al-aqli bermaksud terjadi segala perbuatan Allah dan hukum-hukum Allah
terhenti pada akal atas setiap tujuan, iaitu wajib atas Allah menjaga kemaslahatan manusia dan menjaga manusia daripada melakukan keburukan. Maka terdapat persetujuan yang telah disepakati. Mereka telah kufur secara terang-terangan. Kekufuran iaitu kekufuran golongan Barahimah. Apa itu Barahimah? Barahimah ni ialah satu puak dalam puak-puak ni, dalam golongan ini. Akan tetapi mereka berada di kasta yang pertama. Mereka mengingkari kenabian dan juga kerasulan. Kenapa? Kerana mereka memikirkan bahawa Allah ingin nabi-nabi menolong mereka, maka mereka menafikan kenabian juga kerasulan. Mereka juga telah menafikan apa yang disampaikan daripada Allah, yang mana telah mewajibkan untuk rukuk dan sujud, iaitu solat, dan juga mengharuskan penyembelihan binatang untuk makan dan seumpamanya. Mereka menafikan demikian kerana mereka menganggap bahawa sembelih itu akan membunuh binatang. Mereka memikirkan bahawa Allah menyuruh untuk membunuh binatang. Mereka menafikan benda itu sebab Allah tidak akan melakukan perkara buruk terhadap hamba-hambanya. Okey. Mereka berkata semua perkara itu adalah buruk terhadap mereka dan keburukan itu adalah mustahil bagi Allah untuk diberikan kepada mereka. Okey. Jika kita merenung sedikit tentang itu, maka kita akan tahu bahawa pandangan mereka telah rosak. Kerana sesungguhnya jika buruk sesuatu tersebut pada hukumnya, maka buruklah juga pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang semua ini telah mengganggu fikiran mereka dan sehingga mereka sehingga wujud daripadanya apa yang lebih mulia dari membuka aurat atau memakan najis dan juga melumurkan najis kepada tubuh badan mereka. Jika Allah membuat apa yang Dia kehendaki, maka Dia juga yang menghukumkan ke atas hamba-Nya apa yang dikehendaki. Sekian. Okay, baiklah, seterusnya saya akan sambung kepada pembentangan untuk amal asl sani, iaitu wahwa tahsinul aqli, iaitu memperbaiki pemikiran ataupun memperelokkan pemikiran. Okey, baik. Walau tawaqqafat af'aluhu wa ahkamuhu subhanahu 'ala al-aghradi lidha ihtiyajuhu ta'ala ila af'ali liyuhassila biha gharadahu. Dhalika yunafi jalalahu wa 'azamatahu wa wujuba ghinahu jalla wa 'ala an kulli ma siwa. Maksudnya dekat sini adalah walau tawaqqafat af'aluhu ahkamuhu, kalau terbatas segala perbuatannya dan hukumnya, ia tu kembali kepada siapa? Iaitu subhanahu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, alal aqradi lidami ihtiyajuhu, ke atas sesuatu tujuan untuk mencapainya, ila af'ali liyuhassila bihi gharadahu, kepada sesuatu perkara untuk mencapai apa yang ditujukan tadi. Wa dhalika yunafi jalalahu wa 'azamatahu, jadi ini telah menafikan segala kekuasaan Allah, jalalahu wa 'azamatahu, iaitu kekuasaannya, keagungannya, wa wujuba ghinahu jalla wa 'ala an kulli ma siwa, dalam setiap perkara. Maksudnya kat sini kita boleh katakan, kalau kita perhatikan setiap hukum Allah itu ada tujuannya, dengan makna Allah mempunyai tujuan untuk melengkapkan dirinya. Jadi di sini akan terjadi Allah memerlukan kepada kita, namun pada hakikatnya adalah di sebaliknya. Kerana apa? Kerana Allah tidak memerlukan kepada kita. Contohnya adalah yang saya boleh bagikan dekat sini berkaitan dengan solat. Allah memerlukan kita solat untuk menunjukkan kekuatannya. Jadi kat sini, situasi ini ataupun kata-kata ini salah. Sebab apa? Sebab kalau kita tak solat pun Allah tetap berkuasa. Kita solat sekalipun Allah tak perlukan solat kita. Maka sebab itu dikatakan tadi wadzalika yunafi jalalahu 'azamatahu. Jadi semua statement ataupun semua perkara-perkara yang dikatakan di atas tadi adalah jelas bahawa menafikan segala kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala an kulli ma siwa, dalam setiap perkara.